pagi ni kita ada banyak cerita ya. Tapi kebanyakannya cerita tentang makanan. Ikan. Agak mencabar. Daging keju. Okey. Opah bahulu. Bahulu opah. Opah bahulu opah. Samalah tu. Bahulu pun opah punya bahulu ke? Bahulu yang dimasak oleh opah. Ya, betul. Jadi opahnya mana? Opahnya itulah kan. Dalam senarai tetamu kita tak ada pula. Tak ada opah. Atuk ada lah. Atuk ya. Okey, kita nak bercerita tentang sebuah telefilm sebenarnya, Terence, yang berjudul Opah Bahulu. Jadi, kita undang ke studio bersama dengan kita pada hari ini adalah pengarahnya, Hashim Rajab, dan juga penulis skrip, Khairul Syamsina Ahmad Husaini, dan atuknya. Atuknya. Sebegitu muda atuknya. Raikal Iskandar merupakan pelakon di dalam telefilm Opah Bahulu. Kita nak tahulah Opah Bahulu ni. Apa cerita dia? Tajuknya sebenarnya Opah Bahulu Lola Cupcake. Opah Bahulu Lola Cupcake. Saya dah boleh nampak lah. Okey. Ini pertembungan dua generasi ni. Dia pertembungan dia rival dalam kampung lah. Dua perniagaan. Dua perniagaan. Okey, Opah ni memang dia seorang penjaga bahulu. Tapi bila dia ada rival dia, bahulu dia tak laku, so dia kena buat perubahan. Okey. Perubahannya ni dibantu oleh cucu-cucu dia sempena cuti sekolah ni. Cerita ni akan ditayangkan pada cuti sekolah. So bila kita tengok ada perubahan dalam keluarga, mana bila ada satu keluarga, bila ada anak, ada cucu. Lepas tu bila anak tinggalkan cucu dengan mak, dengan dia untuk dijaga sebelum cuti sekolah. Okey, ini cerita dia ada banyak subplot dalam satu cerita ni. Selain daripada penjagaan yang kita tunjukkan, ada juga subplot lain. Orang yang tulis skrip di sana. Dia yang buat cerita. Orang yang menulis skrip adalah orang yang mempunyai tugas paling kritikal ya, nak menjelmakan idea-idea tu. Jadi mana datang idea Opah Bahulu dengan cupcake ni? Opah Bahulu, cupcake Bahulu ni semuanya actually di persekitaran saya lah. Dulu mak buat bahulu, makcik pun buat bahulu. Cupcake sendiri pun buat kan. Jadi semua tu datang secara spontan sebenarnya idea ni. Tapi memang ada ke rivalry antara peniaga bahulu dan peniaga cupcake? Ini cerita. Cerita saja, tidak ada kena-mengena dengan sesiapa ya. Cuma kalau kita lihat kepada cerita-cerita sekarang ya, telefilm dan sebagainya, orang lebih suka yang berunsur komedi. Dan bila komedi ini diangkat sebagai sebuah naskah yang difilmkan dan sebagainya, ini telefilm pula, ramai yang lebih dekat di hati sebab dia seolah dekat dengan penonton kerana dialog yang digunakan dan sebagainya. Jadi macam mana nak hasilkan dialog-dialog yang melekat di hati? Dialog komedi. Dialog komedi tu pun kita, macam saya ada anak 5 orang kan. So kanak-kanak punya perangai ni memang kita hari-hari tengok komedi dia orang dalam rumah. Dia semua tu saya gunakan untuk hasilkan skrip ni. Raikal, bagaimana pengalaman Raikal menghasilkan cerita ni? Pengalaman Raikal. Pengalaman berlakon dalam Opah Bahulu. Pengalaman Raikal rasa macam kena sabar. Sabar dengan pengarah ke? Kena sabar dengan pengarah. Pengarah marah. Itu pun shoot sampai malam tu, nak dekat pagi juga. Tu pengarah. So Raikal kena buat juga walau macam mana pun, dia kena fokus dan dia kena hafal dialog. Kalau tidak nanti sampai set baru nak baca kan, tak okey lah. Nanti baru balik pagi kan. Penat lah Raikal macam tu. Penat lah Raikal. Siang Raikal kan. Tapi watak Raikal macam mana? Siapa Raikal dalam cerita ni? Nama Raikal dalam cerita ni ialah Yop. Sebagai cucu kepada Opah yang buat bahulu tu. So cerita dia macam mak dia ada kerja tau. So bila cuti sekolah, dia hantar Yop ni ke rumah Opah dengan kakak saya, Yuni. Okey. Siapa barisan pelakon di dalam telefilm ni? Selain Raikal. Kita leadnya adalah Delimawati. Dia punya husband dia, atuk dia adalah Kaza. Rival dia Lady Ailas. Lepas tu ada assistant dia, Doti. Ramai lagi yang pelakon-pelakon yang
kita ada dalam semua figura yang kita tahu ada unsur-unsur lawak dan kelakar. Ini antara Didi Alias dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada gabungan lakonan-lakonan ini, kadang-kadang yang menjadi tarikan utama adakah skripnya daripada penulis skrip, lakonannya ataupun apa unsur-unsur? Dia kena gabungan bersama lah. Kalau skrip tu kita tengah pelakon dia tak seharusnya mengikut skrip. Kadang-kadang dia ada olahan sendiri kan. Dan kita pun based on situation tu, bila kita sembang, bincang dan kita macam mana meletakkan pelakon tu, dia akan mungkin dia perlu berbeza sikit daripada skrip. So ini kita kadang-kadang kita suasana tu yang akan gerakkan dia, chemistry akan menjadikan dia lebih cantik lah. Dia sebenarnya gabungan semua, pelakon, skrip dan kru semua yang membantu untuk mencantikkan cerita dan scene tu lah. Dan dari segi lokasi untuk filman telemovie ini di mana agaknya dipilih? Kita buat di sekitar KL saja, tapi cerita dia base di Perak lah. Maknanya Perak. Ada. Kalau kita tengok cerita-cerita pada musim-musim cuti sekolah ni, dia banyak kepada cerita-cerita kekeluargaan dan sebagainya. Jadi apa yang cuba diangkat di dalam telefilm ini, terutama bila kita gunakan watak kanak-kanak sebagai antara watak-watak utama? Kalau kita, ni memang cerita keluarga. Kita lihat tanggungjawab mak, tanggungjawab nenek dalam satu keluarga tu. Selalunya kita bila cuti je akan ada satu penyebab orang anak dihantar untuk duduk dengan nenek ataupun diberi ruang untuk anak bercuti di kampung masa tu. So di samping tu kita dalam cerita ni kita tunjukkan unsur penjagaan kecil-kecilan dalam masyarakat kampung. Mana ada menjaga cupcake dan tu ada juga kita tunjulkan sikap suka bersaing dan yang suka orang kata merosakkan bisnes orang lain. Sabotah lah. Maknanya ada watak hitam lah juga dalam cerita tu. Tapi yang kita banyak tunjukkan adalah semangat kekeluargaan tu dalam cerita ni. Macam mana support each other. Mana dalam keluarga tu untuk menjayakan satu benda tu kena ada support daripada ahli keluarga tersebut sendiri. Kalau kita melihat kepada dialog-dialognya, rasanya komedi belaka lah. Resepi tu macam mana? Resepi betul ke? Okey, penulis skrip saya ni dia tukang buat kek, tukang buat coklat. So dia duk bagi saya tip macam mana buat coklat. Sebelum ni saya tak tahu apa tu double boil. Saya tak tahu tu. Jadi secara tak langsung belajar lah. Sebab saya pun terlibat dalam props business, kan. Sampaikan bahagian prop call kata boleh tak tolong siapkan 200 biji coklat malam ni. Malam tu saya siapkan 200 biji dengan kek lagi. Wow. Jadi sebenarnya banyak pengalaman sendirilah dalam telefilm ni kot. Yalah betul. Kebetulan pula lokasi penggambaran dengan rumah pula dalam 1 kilometer je. So pergi balik lah. Bahulu ni macam mana? Bahulu ni pun saya rasa dia susah nak buat yang sedap kan. Dia kena panas-panas. Bahulu tu biasalah resipi, cuma bila kita nak dekor dengan coklat tu. Bila opah dia buat inovasi pada bahulu, dua coklat yang tu agak susah sikit lah. Dia masa dah untuk sampai dekor dia. Coklat. Rasanya lepas filem ni ada tak orang yang akan mungkin tiru olahan opah tadi? Baguslah kalau orang tiru. Maksudnya menjadilah lakonan tu dan resepi yang digunakan. Kan? Tapi kalau macam Raikal rasa kalau dalam telefilm ni apa yang paling mencabar scene dia? Scene yang paling mencabar Makan bahulu. Ada makan bahulu sampai kenyang ke? Ya kot, makan bahulu sampai bukan makan coklat dengan bahulu sampai kenyang. Sebab tak boleh. Bila nak makan dah kenyang kan. Mesti saya nak makan lagi. Rasa macam Raika tengah berlakon je. Jadi sebenarnya kalau kita bersama dengan kanak-kanak, budak-budak ni kan, kalau dewasa kita mudah untuk mengarah dengan arahan kita dengan mungkin penyampaian yang berbeza. Tapi kalau dengan kanak-kanak ni macam mana nak dapatkan mood dia, sebab kadang-kadang mereka ni mungkin mood dia tengah lari ke, dia tengah tak ni ke, macam mana?
Kanak-kanak ni susah sikit lah. Kita kena tengok dia punya situasi. Kita kena lebih melayan lah. Maknanya kita kena banyak tahan sabar. Tapi kalau ujung-ujung ni kadang-kadang kita terpaksa jadi kejam juga. Sebab untuk dapatkan apa yang kita nak dan juga kualiti cerita tu, kadang-kadang kita terpaksa jadi kejam. Mungkin agak, kalau orang tengok orang luar tengok macam dia ni tak patut buat budak macam. Tapi part of kerja, sometimes kita terpaksa menghadaplah benda ni. Kita bagi layanan sepatutnya, tapi ada masanya bila kita dah terpaksa, kita ada a bit berbeza lah layanan kita pada dia orang. Tapi taklah sampai yang tak sepatutnya kan. Tapi kita masih dalam, sebab keperluan lakonan tu lebih penting daripada keperluan emosi antara kanak-kanak kita kan. Kita melayan setakat yang mampu lah. Berapa lama penggambaran? Lebih kurang 7 hari, 8 hari. Oh, sekejap je. Tapi lepas habis je penggambaran, saya rasa Raikal dah bertekad nak puasa bahulu kan? Dah tak boleh jumpa bahulu dah sekarang. Dah makan sampai dah muak dah. Bahulu, sebab kalau kita tengok pada kaedah yang digunakan untuk mengangkat sesuatu tema itu, kadang-kadang kita gunakan pelbagai perkara. Contohnya dalam ini, bahulu antara yang menjadi warisan lah sebenarnya. Jadi, mesej yang cuba disampaikan kepada masyarakat lah. Sebenarnya apa yang kita tunjukkan bahawa walaupun makanan itu makanan lama, makanan warisan, tapi kita boleh inovasikan untuk dengan baru. Dan kita letakkan dalam ini kita inovasinya adalah menjadikan bahulu tu ditambah dengan adunan coklat. So kita tunjukkan bahawa benda lama pun kalau kita cantikkan, kita letak resipi baru, dia akan lagi bagus, lagi sedap. Baik, mungkin kita boleh wawarkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, bila agaknya tayangan Telefilm Bahulu Opah Bahulu Lola Cupcake akan menemui mereka. Opah Bahulu ni pada 27 hari bulan 10 pagi di TV1. TV1. Baik, terima kasih kita ucapkan kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan terima kasih Raikal kerana datang bersama kami walaupun pagi. Tak penat Tak penat Penat juga mengantuk. Penat juga. Baik, kita Terima kasih akan kepada ketiganya. Diharapkan semoga mendapat sambutan telefilm Opah Bahulu dan Lola Cupcake. Jadi kita Selamat Pagi Malaysia.